Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak-anak Enam Tulip. Okay, pagi ni kita akan sambung tajuk mikroorganisma. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, iaitu proses hidup mikroorganisma. Okay, mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup. Okay, kenapa dia cakap mikroorganisma ni menjalankan proses hidup? Sebab mikroorganisma adalah hidupan. Maksud mikroorganisma hari tu kita dah belajar ialah mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi memang dia hidupan. Bila hidupan bermaksud dia menjalankan proses hidup. Okay. Cuba kamu fikirkan proses hidup mikroorganisma. Ya, ini antaranya dia terfikir mikroorganisma makan. Mikroorganisma membiak, ada anak. Mikroorganisma apa? Berlari, bergerak. Okey, lebih kurang lah. Cuma dia punya aktiviti tu mungkin tak sama macam kita manusia. Okey. Okay, kita tengok ke seterusnya. Okey, aktiviti proses hidup mikroorganisma tidak sama dengan kita. Terus hilang apa yang kita bayang tadi kan. Okey. Mari kita jalankan siasatan untuk mengetahui proses hidup mikroorganisma. Okey. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, jom uji hidup mikro. Okey, ini aktiviti pertama yang kita nak uji, nak membuktikan yang mikroorganisma ni adalah hidupan ataupun benda hidup. Okey, yang ini kita nak tengok hidup mikrob ni. Maksudnya nak tahu mikroorganisma ni betul-betul hidup. Okey, apa yang bukti yang menunjukkan mikroorganisma ni hidup? Okey, tujuan penyiasatan membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Okey, alat dan bahan. Botol plastik, sudu kecil, sudu besar, benang, pembaris, air suam, belon, yeast dan gula. Okey, ini adalah alat-alat yang kita perlukan untuk aktiviti 1. Okey, langkah-langkah dia. Nombor 1, isikan 250 ml air suam ke dalam botol plastik. Nombor 2, masukkan 3 sudu kecil yeast ke dalam botol. Nombor 3, tambahkan 1 sudu besar gula dan goncangkan botol. Nombor 4, pasang belon pada mulut botol. Nombor 5, buat pemerhatian kamu pada saiz belon. Nombor 6, ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi setiap 5 minit dalam tempoh 20 minit. Nombor 7, bincangkan hasil pemerhatian kamu di hadapan kelas. Okey, yang ini langkah-langkah ni cikgu ada ubah sikit. Cikgu dah sediakan video untuk aktiviti ni, tapi awak boleh cuba buat di rumah. Nak tengok betul ke tak betul yeast ni bernafas. Kalau awak rasa-rasa awak nak cuba, awak boleh cuba. Okey, dia punya alat dan bahan dia dah beritahu kan. Okey, cikgu ubah sikit. 3 sudu kecil yeast sama, cuma cikgu ubah sikit gula. Okey, tambah 1 sudu besar gula, cikgu tukar tambah 3 sudu besar gula. Tu beza dia. Lepas tu, ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi setiap 5 minit. Cikgu ubah. Cikgu jadikan penyiasatan ini 30 minit. Setiap 10 minit. Maksudnya 3 kalilah ambil. Masa 10 minit. Semasa 20 minit. Semasa 30 minit. Akhir sekali tu semasa 30 minit. Okey. Okey, cikgu akan share video yang cikgu telah rakam untuk aktiviti ini.
Baiklah aktiviti yang awak perhatikan tadi dalam video tadi. Okey, ini hasil dia. Nampak? Besar juga belon ni. Okey, kalau awak perhatikan dalam ni, dalam botol ni terdapat buih-buih. Ada buih-buih. Buih-buih ni apa sebenarnya? Okey, ni soalan untuk awak ni. Fikirkan sekejap. Okey, buih-buih ni apa sebenarnya? Okey. Okey, seterusnya yang ini adalah dia punya hasil daripada pemerhatian aktiviti satu tadi. Okey. Aktiviti satu kita nak tengok yang yeast ni bernafas. Betul atau tak? Okey, daripada pemerhatian. Okey, cikgu dah cakap tadi. Cikgu ada ubah pada langkah tadi. Cikgu ubah 10 minit sekali. Kita ambil ukuran diameter belon. Diameter belon. Okay, diameter tu maksud dia ni, ukur lilit. Okay, cara dia kita ambil benang. Okay, ambil benang, tali ke, kita ukur. Okay, benang atau tali. Contoh lagi. Okay, macam ni. Ukur sampai mana, lepas tu kita ambil, kita ukur pada pembaris. Okay, itu adalah diameter belon. Okay, yang ini hasil dia. Okay, 10 minit 13 cm. Okay, 20 minit 18 cm. Dan setelah 30 minit, ukur diameter belon adalah 26 cm. Okay, kalau kita tengok corak nombor ni semakin bertambah. Semakin masa tu bertambah, semakin diameter tu bertambah juga. Okay. Okay, kita tengok soalan. Okay, nombor 1. Apakah perubahan yang dapat diperhatikan? Apa perubahan yang dapat diperhatikan? Kita dapat lihat daripada belon awal tadi. Belon tu ni je. Tak ada angin kan? Tak ada angin dalam belon. Okay, kita perhatikan daripada dia bersaiz. Daripada dia tak kembang. Lah kembang. Okay, jadi jawapan dia kita boleh tulis. Belon mengembang. Kalau tak nak jawapan ni, awak boleh juga tulis. Okay, saiz ataupun diameter belon bertambah. Okay, ni jawapan. Okay, kedua. Nyatakan inference kamu tentang perubahan yang diperhatikan. Okay, kalau awak cakap diameter belon bertambah, apa inference dia? Kenapa diameter belon tu bertambah? Kenapa belon tu mengembang? Apa inference? Inference ni alasan logik, tapi alasan logik tu kita tak boleh nampak. Kita tak nampak pun kenapa belon tu mengembang. Tahu-tahu dah kembang. Di sebalik dia, tersirat dia adalah, kita tadi dah cakap kan, ada nampak gelembung udara dalam ni kan. Dapat gelembung-gelembung dalam ni kan. Bermaksud apa kat sini? Inference dia. Okay, diameter belon bertambah tu kerana okey, dalam ni kita masukkan mikroorganisma, kita masukkan yeast tadi. Kerana yeast bernafas. Okay, yeast bernafas. Okay, sebiasa kita bernafas, kita ambil oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. Okay, kerana yeast bernafas,
dan membebaskan gas karbon dioksida. Itu sebab dia. Dia mengembang. Balon ni mengembang adalah hasil daripada gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh yeast dalam proses ni. Okey. Okay, soalan yang ketiga. Mengapakah gula digunakan dalam penyiasatan ini? Kenapa guna gula? Tak guna garam. Ada sebab Okay. Kerana gula sebagai sumber apa? Bukan sumber makanan. Okay. Nak kata sumber makanan. Boleh jugalah, tapi sebenarnya yang paling tepat kerana gula sebagai sumber tenaga kepada yeast. Gula sebagai sumber tenaga kepada yeast. Okay, macam kita lah. Memanglah kita makan. Tapi kita makan untuk ada tenaga. Macam tu juga. Okay, gula sebagai sumber tenaga kepada yeast. Okey, apakah kesimpulan? Kesimpulan senang aja. Tengok tujuan tadi. Okey, tujuan eksperimen tadi, aktiviti tadi. Ni kan tujuan dia. Membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Jadi, terbukti atau tidak? Kesimpulan dia? Terbukti. Jadi bila terbukti, kita boleh buat kesimpulan. Okay, yeast. Kita nak tengok apa tadi? Bernafas. Yeast bernafas dan membebaskan gas. Itulah kesimpulan dia. Kalau nak buat kesimpulan ini, kesimpulan fakta sebab kita tak ada kita tak tengok dia punya corak tu. Kan kita just nak buktikan. Sebenarnya apa yang berlaku pada yeast bila macam ni maksudnya yeast bernafas dan membebaskan gas. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu harap awak faham apa sebenarnya yang nak disampaikan dalam aktiviti hidup mikrob ni. Okey, cikgu nak awak tulis laporan. Okey, laporan penyiasatan ni, aktiviti 1. Okey, tulis dalam buku. Cikgu nak awak buat aktiviti 1, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah awak salin dan soalan. Soalan, jawapan cikgu dah bincang di sini. Okey. Jadi, awak boleh rujuk balik video ni untuk menjawab soalan. Okey, untuk hari ini itu saja. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.